Kan kalau tak mampu. Sampai bergolok bergadai dia katakan. Jadi saya nak beritahu Ustaz Deris, kalau Ustaz Deris tak mampu lagi nak fikir bagaimana nak memastikan kos tabung haji ni tak meningkat, kerajaan pun tak nak tanggung lagi apa semua, letak jawatan aja lah, kan? Menteri Agama menyinggung bakal haji. Itu isu melibatkan kos tabung haji. Sebelum ini kita selalu dengar ketika Pakatan Harapan jadi kerajaan, dia kata Mujahid tabung haji jual pada orang Cina lah tabung haji ni kan. Macam-macam. Akhirnya kena saman, senyap tuan-tuan. Tapi walaupun kena saman, ada lagi pengikut-pengikut yang duk main lagi cerita ni. Mengatakan tabung haji itu jual. Tak dia kata memang nak jual tapi belum jual lagi dia kata. Sebab ada orang stop, orang tahan jangan jual. Kan? Sebab dah ramai termasuk Dosuki Running kena saman, dah 2 kali kena saman, akhirnya dia kata memang tak jual tapi ada orang lain stop jadi tak jadi jual. Jadi kita ni tuan-tuan, kalau kita nak bercakap atau nak posting dan sebagainya, kita kena selidiki dulu. Kerana the moment kita type atau kita posting, berapa juta orang macam Dosuki Rani, dia ceramah, berapa ratus ribu, berapa juta orang dengar. Dan persepsi rakyat yang menyatakan tabung haji ni dijual pada orang Cina ni adalah terlekat pada minda rakyat, minda orang Islam. Siapa nak minta maaf? Ada Dosuki minta maaf? Saya tak dengar lagi dia minta maaf. Dan kita kena ingat, saya pernah dengar ceramah Presiden PAS dulu kata, selagi fitnah itu lekat pada pemikiran orang yang mendengar. Kalau dia ceramah, maksudnya dia dengar ceramah lekat pada pemikiran dia. Kalau dia baca, lekat pada pemikiran dia. Contohnya kes tabung haji ni lah, di mana dia kata PH Mujahid ni jual pada orang Cina, selagi ada orang fikir bahawa ia benar dan percaya, selagi itu ampunkan oleh Allah. Ini bukan saya kata, ini Presiden PAS kata dalam ceramah dia tahun 80-an, tahun 90-an dulu. Saya masih ingat tuan-tuan, masa tu kita pakai kaset tuan-tuan. Tuan-tuan ingat tak kaset yang kita pusing-pusing? Kita pusing-pusing dengan pen. Nak rewind balik. Kadang-kadang rewind tak boleh dengan kaset kita orang pakai ni. Dia kata macam tu. Dan ini siapa nak minta maaf ni? Kerana fitnah yang mengatakan tabung haji ni nak dijual pada orang Cina, dah dijual pada orang Cina ni terlekat pada minda rakyat. Terutamanya orang PAS lah. Orang PAS dan orang UMNO. Kan? Dan Tuan Guru beritahu, dia kata selagi tuduhan fitnah itu terlekat, selagi itulah dosa itu tak diampunkan. Macam mana nak minta ampun tu? Kalau kita tak buat pengakuan secara terus terang, kalau kita ceramah live, kita kena buatlah pengakuan. Dan mengatakan bahawa memang itu satu fitnah. Tak pernah pun tabung haji jual pada orang Cina. Dan ini pun dah dibuktikan di mahkamah. Kan? Dah dibuktikan di mahkamah itu adalah satu fitnah. Kan? Dr. Mujahid punya baiklah, dia pergi selesaikan di luar mahkamah dengan Ashraf Wajdi. Ashraf Wajdi pernah buat tuduhan yang sama sebagaimana Dosuki Rani buat tuduhan tabung haji jual pada orang Cina. Tapi Dosuki Ashraf Wajdi lebih baik, lebih berjiwa besar daripada Dosuki. Ashraf Wajdi jumpa Dr. Mujahid minta maaf. Ashraf Wajdi minta maaf dan keluar dalam media. Dia lebih baik, dia dari bab itu dia lebih baik. Tetapi kita tahu bahawa tuduhan fitnah Ashraf Wajdi juga lekat pada pemikiran rakyat. Jadi kita haraplah orang yang percaya pada apa yang Ashraf Wajdi cakap tu dah buang persepsi itu, sebab Ashraf Wajdi sendiri dah minta maaf pada Dr. Mujahid. Tuan-tuan boleh Google tengok kan. Jadi tapi saya tidak nak sambung cerita tabung haji jual saham pada orang Cina atau jual pada orang Cina ni. Tetapi saya nak komen isu ataupun kenyataan yang dibuat oleh Menteri Agama Idris Ahmad yang menyatakan bahawa kita ni jangan bergolok bergadai. Kalau kita nak pergi haji, kalau kita tak ada duit, ini saya cakap secara simple untuk kita fahamlah mafhumnya apa yang dia cakap tu. Dia kata kalau kita tak ada duit, janganlah kita bergolok bergadai untuk pergi haji sehingga habis semua kita punya wang simpanan apa semua. Betul lah yang Ustaz Deris kata tu lah. Sahabat saya ni Ustaz Deris ni kan. Betul lah dia cakap tu. Maksudnya Islam itu sendiri pun memang kewajipan menunaikan haji itu ada di hujung dia kata bagi yang berkemampuan.
Okey, bagi yang tidak berkemampuan tidak jatuh hukum wajib, kan? Itu tidak jadi masalah. Kan? Jadi dia kata kepada yang tak mampu tak payahlah pergi. Kan? Dan mereka yang tak mampu itu akan diampunkan oleh Allah sebab dia tak mampu. Jadi kewajipan itu hanya kena kepada mereka yang mampu. Itu yang Ustaz Dris kata. Isunya ialah Ustaz Dris menyatakan bahawa kemungkinan kos mengerjakan haji ini pada tahun depan 2023 akan meningkat. Akan meningkat. Sebab sebelum ini pun kalau tak silap saya sejak tahun 2009 memang tabung haji memberikan subsidi. Kerajaan memberikan subsidi kepada bakal-bakal haji ini, sehingga mereka hanya bayar 9,000 lebih saja. Sedangkan kosnya mungkin sampai 20,000. Jadi isunya di sini ialah saya faham apa yang Ustaz Dri kata bahawa kos itu kemungkinan meningkat dan akhirnya mereka ini tak boleh nak pergi haji sebab tak mampu. Jadi apa yang saya nak cadangkan, seolah-olah Ustaz Dri nak cari excuse, cari alasan supaya kerajaan atau tabung haji ini larikan diri daripada beri subsidi. Bagi saya lah, tabung haji ni kita jangan hanya memikirkan keuntungan semata-mata. Memanglah kita nak untung. Tapi bagi saya kita kena loyal kepada pendeposit. Kerana maju atau tidak ataupun untung atau tidak tabung haji ni adalah bergantung kepada pendeposit. Dan kita kena ingat penstrukturan semula tabung haji di zaman PH menyebabkan tabung haji itu semakin baik. Dan ini diakui oleh Tan Sri Amrin Buang yang membuat audit kepada tabung haji. Bila Nik Hashuddin masuk jadi CEO, dia telah berjaya mengembalikan tabung haji itu ke landasan yang sebenar. Kalau sebelum itu ada hotel yang tak untung dan sebagainya, kan, dijual ke apa dipulihkan semula, kan. Jadi isunya kat situ dan tabung haji dah kembali di landasan yang baik sebagaimana yang dinyatakan oleh Tan Sri Amrin Buang. Jadi sekarang ini janganlah kita bagi alasan kepada pendeposit ni, kalau tak mampu tak payahlah. Yang penting bagi saya ialah sepatutnya Ustaz Dris kena beritahu bahawa kerajaan dan tabung haji akan mencari jalan inisiatif untuk memastikan kos naik haji ini tetap sama dengan tahun-tahun lepas, ataupun kalau naik pun naiklah dalam 500,000 macam tu. Janganlah awal-awal lagi dah sebut tak payahlah naik haji kalau tak mampu. Seolah-olah macam tu. Ustaz Dris cakap tu seolah macam tu. Janganlah cakap macam tu. Dan bila dia cakap macam tu seolah-olah dia macam tak boleh lagi nak uruskan tabung haji ni. Kan? Kan kita sebagai menteri kita kena positif dan kita kena berfikiran jauh. Kita kena ada suatu long term planning, bukan short term planning, kan. Jadi kalau tabung haji, kos tabung haji itu kita tahu dah meningkat, memanglah meningkat sebab kos minyak mungkin naik, kos operasi hotel di Mekah mungkin naik dan sebagainya, kan. Dan kita tahulah barang semua naik, jadi kos kehidupan semua naik. Sudah tentulah kos menunaikan haji ni akan naik. Kalau sebelum ini mungkin 22,000 ke, kan, 24,000, 25,000, jadi terpaksalah bagi subsidi. Dan itu sebab bagi saya kerajaan, Ustaz Dris dan tabung haji kena fikirkan cara untuk memastikan keuntungan tabung haji itu dikongsi bersama dengan pendeposit dari segi mereka yang nak naik haji ni, kan. Carikan jalan supaya subsidi itu dinaikkan sikit. Apalah salahnya kalau tabung haji untung sampai bilion-bilion, untuk memastikan jemaah-jemaah haji kita ni dapat menunaikan fardu haji. Janganlah hentam mereka awal-awal lagi kata kalau dah tak mampu tak payahlah. Ini seolah-olah macam ada menteri-menteri sebelum ni dia kata kalau gula naik, beras naik, minyak naik, belilah sikit-sikit. Tak mampu beli banyak, beli sikit.
Macam itulah juga seolah-olah apa yang Ustaz Idris cakap, kalau dah tak mampu naik haji, tak payahlah naik haji. Tak wajib pun. Kan kalau tak mampu. Sampai bergolok bergadai dia katakan. Jadi saya nak beritahu Ustaz Idris, kalau Ustaz Idris tak mampu lagi nak fikir bagaimana nak memastikan kos tabung haji ni tak meningkat, kerajaan pun tak nak tanggung lagi apa semua, letak jawatan aja lah, kan? Letak jawatan bagi orang lain, ramai lagi ahli-ahli Parlimen PAS tu nak jadi Menteri Agama. Ahmad Marzuk boleh jadi Menteri Agama, ni Abdul boleh jadi Menteri Agama, kan? Presiden PAS boleh jadi Menteri Agama, kan? Apa masalahnya? Tapi janganlah mengecikkan hati bakal-bakal haji ni apabila kata kalau tak mampu tak payah, kan? Bagi saya itu suatu kenyataan yang kalau nak kata biadab kan marah pula kan, suatu kenyataan yang tak cerdik lah. Bagi saya itu suatu kenyataan yang tidak cerdik, yang sepatutnya tidak keluar daripada seorang menteri agama. Yang penting bagi saya lah, dia mesti mencari jalan sebagai seorang menteri yang diamanahkan untuk menjaga antara tugas utama menteri di Jabatan Perdana Menteri yang jaga agama ni ialah tugasnya ialah menguruskan haji ni lah, kan? Kalau di Saudi ada menteri haji, kan? Menteri haji dan wakaf, dia menguruskan urusan haji. Kat Malaysia ni antara tugas menteri agama ialah menguruskan tabung haji, dan dia pula dapat free setiap tahun. Setiap tahun pergi Mekah, tuan-tuan. Jadi takkanlah tak boleh fikir bagaimana nak memastikan kita kalau boleh nak lagi ramai orang pergi naik haji. Lagi ramai orang nak pergi naik haji. Sebab itulah antara idaman dan juga mimpi seorang Islam, kan? Antaranya ialah nak menunaikan fardu haji. Jadi kalau kita awal-awal lagi kata kata macam tu, seolah-olah kita dah mengecikkan hati rakyat ataupun umat Islam yang nak pergi menunaikan tabung haji. Jadi tuan-tuan, saya sekali lagi nak tegaskan, kalau Ustaz Idris tak mampu lagi nak menguruskan kos haji ni, lebih baik dia letak jawatan. Lebih baik dia letak jawatan supaya supaya ada orang lain yang lebih mampu, ada orang lain yang lebih berfikir panjang untuk menguruskan haji ini, dan subsidi dinaikkan dan menyebabkan kos haji itu tidak naik. Dan lebih ramai lagi sepatutnya dia memperjuangkan kota haji ini. Kalau dia kata macam tu, seolah-olah dia tak nak menambahkan, seolah-olah tak nak tambah bilangan jemaah haji kita, kan?